Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Da'i Aini Rosti, alumna USIM 2019. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dalam rancangan Sentuhan Jiwa USIM TV. Pada hari ini kita akan sama-sama menelusuri minda dan jiwa kita untuk menghayati kisah seorang pemuda yang sangat hebat yang mana tercatat sejarahnya dalam Islam kerana sumbangannya yang begitu besar. Menariknya peristiwa ini mendapat perhatian sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu zalikal jaish. Melalui pembacaan penulisan sarjana pembukuan yang telah ditulis, terdapat lebih kurang 12 kali usaha yang telah dilakukan bagi merealisasikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun pada akhirnya berjaya diterajui dan ditahluki oleh mereka yang berbangsa Turki. Dan apabila kesimpulan ada sebab sebaik-baik raja adalah raja yang berjaya membuka kota ini dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang bersama pasukan ini. Sememangnya mereka mempunyai kualiti yang dikatakan. Begitulah kita dapat menjadikan ini sebagai satu garis panduan untuk menjadi satu tamadun atau bangsa yang hebat, sesuatu bangsa yang memiliki kualiti pastinya pada akhirnya akan menjadi satu ketamadunan yang begitu hebat. Pada contoh yang ditunjukkan oleh tentera Turki yang berjaya dalam penawanan penaklukan kota Konstantinopel. Dan di sinilah bermulanya penceritaan tokoh seorang pemuda yang sangat hebat, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Pastinya ramai tahu tentang kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih, namun jarang kita mengetahui faktor yang mendorong Sultan Muhammad Al-Fatih mampu mencapai kejayaan yang begitu hebat, begitu membanggakan sehingga tercatat sejarahnya dalam Islam ketika berusia yang sangat muda, iaitu berusia 21 tahun. Ayo sama-sama kita menelusuri faktor yang memberi sumbangan atau push factor yang berkesan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga berjaya meraih kejayaan yang begitu hebat. Pertama adalah peranan ayah dan guru, yang mana ketika awal usia diterapkan dengan sikap, dan inilah yang dilakukan oleh ayahanda Sultan Muhammad Al-Fatih, iaitu Sultan Murad, dengan melantik gurunya iaitu Mullah Qurani untuk mendidik Sultan Muhammad Al-Fatih dengan memberikan 9 rotan untuk mengajar Sultan Muhammad Al-Fatih. Pastinya guru dia mempunyai kehebatan, ilmu dan ketegasan, mengetahui tata cara yang terbaik untuk menggunakan rotan tersebut. Di awal usia dididik dan ianya akan berkekalan dan menjadi satu kelaziman. Faktor ketiga adalah berkaitan dengan didikan sains kontemporari, kejuruteraan dan bahasa. Sultan Muhammad Al-Fatih menguasai kepelbagaian bahasa, 7 bahasa. Benalah bahasa itu sebagai kunci awal pembukaan kepada segala pengetahuan. Hasil didikan ilmu kejuruteraan ini, Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya melakar meriamnya sendiri untuk merobohkan benteng yang begitu tebal pada ketika itu. Mana mungkin orang yang tiada kompetensi yang hebat mampu mencipta senjata sendiri, dan ini mengubah peperangan dunia yang tidak memerlukan pertembungan secara lintasan rapat, namun dari kejauhan mampu mengarahkan ataupun mampu berlakunya peperangan, dan itu yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih begitu bijak dengan menggunakan kembali kepakaran ilmu yang dimiliki untuk penghasilan dan akhirnya berjaya dalam penaklukan kota Konstantinopel. Yang keempat, faktor pendorong
adalah Sultan Muhammad Al-Fatih bukan sahaja seorang raja yang memberi arahan ataupun tugasan, namun Sultan Muhammad Al-Fatih juga terlibat dengan aktiviti-aktiviti di sekitar bersama masyarakat dalam pembinaan tembok dan sebagainya bersama-sama dengan tentera-tenteranya. Dan ini satu sikap yang begitu hebat yang dicontohi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang memiliki kekayaan dan memiliki pangkat yang begitu hebat dan tinggi, namun sikap tawaduknya tetap turun dan bersama-sama dengan masyarakat sekitarnya. Subhanallah. Ayuh sama-sama kita menjadikan ini sebagai satu garis panduan untuk kita dengan manfaat kepada masyarakat di sekitar kita, kerana sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang mampu memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang terakhir sekali, faktor yang mendorong kepada kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah Sultan Muhammad Al-Fatih telah dibentuk dengan sikap tanggungjawab seawal usia 12 tahun dan juga seawal usia 15 tahun dengan memegang tanggungjawab ataupun posisi yang begitu tinggi sebagai seorang sultan yang dilantik oleh Sultan Murad sendiri, iaitu ayahandanya. Dan ini bukan satu perkara yang begitu asing, kerana ini adalah satu kelaziman yang dilakukan oleh ayahanda dan datuknya dalam membentuk sikap tanggungjawab kepada jiwa dan keturunan beliau. Ini bertujuan untuk melatih Sultan Muhammad Al-Fatih agar dapat belajar tanggungjawab, belajar dapat membuat keputusan, belajar untuk tidak menyalahkan orang lain dalam keputusan yang dibuat. Dan ini sangat penting, ilmu berkaitan dengan kepimpinan. Dan sehingga hari ini kita melihat sejarah yang tertulis, nama Sultan Muhammad Al-Fatih bukan sahaja memiliki kehebatan dari segi kepewaraan, strategi peperangan, agama, namun juga mempunyai kehebatan yang begitu mengagumi dunia berkaitan dengan kepimpinan beliau itu sendiri. Kesimpulannya, Sultan Muhammad Al-Fatih mampu berjaya menawan kota Konstantinopel ketika usia yang muda, 21 tahun. Inilah seharusnya kita sebagai mahasiswa, mahasiswi mempunyai visi yang jelas dalam kehidupan kita. Walau apa pun perkara yang berlaku di sekeliling kita, itu tidak menjejaskan visi kita untuk mencapai apa pencapaian yang perlu dicapai. Dalam dunia hari ini, orang yang memiliki sikap tidak pernah berputus asa, hormat menghormati, akhlak yang terpuji, EQ yang sihat dan baik pastinya lebih menjamin dalam dunia persaingan kini, bukan hanya IQ semata-mata. Selamat meneruskan pengajian yang mantap, visi yang jelas, EQ yang sihat. #kita jaga kita. I love you, Sim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.